قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berbahagia sahabat sahabat Datuk Seri Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan. Yang berbahagia Prof. D.S. Dr. Cik Muhammad Zaidi bin Ghazali, Ibrahim Naik Chancellor Department Universiti Syaitan Ghana. Yang berusaha Dr. Rizwadi bin Asmi, Pengarah Pusat Islam Sultan Mahmud Universiti Syaitan Ghana. Yang berhormati barisan pegawai-pegawai tamu dan pegawai-pegawai kanan, tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kita sama-sama kita banyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini dapat sama-sama kita duduk sejenak dalam satu majlis ilmu yang saya kira bicara mufti yang dikerja dunia. Yang pertama, bersama-sama dengan kita pada hari ini seorang yang tidak asing lagi bagi kita dan tidak perlu saya perkenalkan, dan kita mengambil kesempatan ini untuk melakukan jejak terima kasih yang tidak terhingga kerana beliau sudi untuk bersama-sama dengan kita jelas sekejap waktu kita bagi-bagi walaupun dalam kepadatan jadual beliau. Alhamdulillah dia sudi bersama kita. Jazakumullah khairan. Seterusnya muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa melewatkan masa majlis dengan segala hormat dan mempersilakan yang berbahagia sahabat-sahabat Datuk Seri Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan, untuk menyampaikan yang dipersilakan. Boleh. Assalamualaikum Assalamualaikum Tak bunyi ke? Sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi kama 'allamtana an nahmad wa usalli wa usallimu ala khairi khalqika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Yang dikasihi saudara pengurusi majlis yang berbahagia, Profesor T.S. Dr. Cik Muhammad Rozaidi bin Ghazali, Timbalan Naib Chancellor HEPA Universiti Malaysia Terengganu, yang berusaha Dr. Rizwadi bin Azmi, Pengarah Pusat Islam Sultan Mahmud, Profesor-Profesor, barisan pegawai kanan, seterusnya pegawai-pegawai Pusat Islam, para pensyarah, anak-anak, mahasiswa, mahasiswi, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kerana sudi jemput saya pada pagi yang mulia ini. Walaupun saya tahu masing-masing kekangan masa, tetapi berhenti sejenak, tawakuf dalam majlis kehidupan sebagai ahli akademik untuk sama-sama kita tekuni sejuzuk daripada masa kita dalam acara ibadat atau dalam ilmu agama, bagi saya adalah amat-amat wajar.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya akan bahagikan ceramah saya kepada dua, sekitar 10.45 ataupun 10.50 kita berhenti. Kemudian kita buka 1-2 soal jawab. Bolehlah tulis untuk sampai kepada tangan saya sebelum daripada pukul 10.45. Pukul 11 kita tutup lah, insya-Allah. Bagi saya ilmu ni penting bukan dari sudut banyaknya, tapi dari sudut faham dan juga pelaksanaannya. Tajuk yang diangkat untuk kita bincang pada hari ini adalah lelah dikejar dunia. Satu tajuk menggambarkan bahawa pihak sini cukup bijak dan pandai. Sebab di sini dunia kejar mereka, kalau tempat lain mereka mengejar dunia. Jadi kena kejar pun lelah juga. Macam kita lah mimpi kena kejar di rimau, lelah itu sebenarnya. Walaupun kita duduk atas katil je, tapi lelah. Tajuk ini bila kita kata lelah dikejar dunia, menunjukkan bahawa inilah cabaran bagi kita. Pertama sekali, apa makna dunia? Dunia ini banyak makna. Salah satu daripada makna dunia adalah dekat. Dekat. Kerana akhirat tu jauh. Maka dunia ni dekat ni sama ada dekat mata, dekat nak pergi, nak dapat dan seumpamanya dekat. Tetapi satu bab yang kedua, dunia ni maknanya keji, kotor. Ini biasanya penggunaan ahli tasawuf. Sebab itu pengarang menyebut, iza ana lam atid daniyata khasyatan minan nasi kana nasu akrama min nafsi. Kalau aku tak datangkan perkara yang hina tu kerana takut manusia, sebenarnya manusia jauh lebih mulia pada aku. Jadi kalimah lam atid daniyata, daniyata tu maknanya dunia. Dan dunia di situ diterjemah benda yang keji, benda yang kotor, benda yang hina. Dunia ini dalam Islam ada dua pandangan. Satu pandangan menyatakan dunia ni tak molek, tak molek belaka-laka. Maka dunia yang tak molek belaka-laka ni kebanyakannya ulama tasawuf dan ulama-ulama yang bencikan kepada dunia, sehingga mereka karam buku seperti Zuhud oleh Syekh Abdullah ibn Al-Mubarak. Begitu juga kita lihat Ibnu Abi Dunya mengarang buku bertajuk Zammud Dunya, kehinaan kepada dunia. Jadi yang ini tengok dunia dalam mata yang tidak baik. Satu lagi, dunia ini dianggap sebagai jambatan kepada akhirat. Maka dunia seperti ini adalah dunia yang baik. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia merupakan ladang kepada akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum daripada saya pulang ke Malaysia baru-baru ni, pada 31 Ogos saya berada di kota suci Makkatul Mukarramah. Selesai dah ibadat haji. Hari itu jatuh pada hari Jumaat. Makanya khatib pada hari itu memberi pesanan terakhir kepada para jemaah haji yang akan pulang ke perkampungan dan tanah watan masing-masing. Dalam ucapan yang panjang, dia memberi sentakan kepada kita bahawa apa yang sepatutnya dilakukan selepas haji. Makanya dipandu dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah. Allah menyebut,
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن غيرة حسنة وقنا عذاب النار. Apabila kamu selesai daripada melaksanakan haji, maka hendaklah kamu zikir kepada Allah banyak-banyak, sebagaimana kamu zikir dengan berbangga kepada nenek moyang kamu, bahkan lebih daripada itu. Ada di kalangan mereka yang berdoa, wahai Tuhan kami, berilah kami di dunia, dan lain lagi menafsirkan dengan maksud baik di dunia dengan dapat ilmu. Tuan-tuan, puan-puan, berada dalam kawah ilmu, carilah ilmu sebanyak mungkin, sepenguasaan yang semampu mungkin ilmu ini. Pendapat yang kedua, kebaikan di dunia ini ialah Allah melorongkan kita untuk beramal ibadat. Mudah. 2 rakaat cuma untuk solat duha atau seumpamanya, maka dia telah meraih kebaikan. Mempunyai isteri yang salihah atau mendapat suami yang saleh, maka bahagialah hidup dia. Wa fil akhirati hasanah, dan kata para ulama, termasuk juga kebaikan di dunia ini hasanah, Allah rizkikan kepadanya, Allah cukupkan kepadanya, Allah rizkikan dengan kemurahan untuk rizki yang mungkin dia boleh meneruskan sisa-sisa kehidupan dengan baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut wa fil akhirati hasanah, akhirat mendapat kebaikan. Kebaikan akhirat bermula daripada selamat daripada azab kubur, mudah urusan titiang sirat, mizan dan hisab di hadapan Allah, hari yang dinyatakan Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, hari yang tak mungkin dapat memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, hanya yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Hasanah di akhirat, dapat masuk syurga Allah. Hasanah di akhirat, seseorang itu Allah beri amalannya dengan tangan kanan. Hasanah di akhirat, dikurniakan kedudukan yang mulia dalam syurga Allah. Dan Allah tutup dengan satu kalimah, waqina azabannar, dan selamatlah kami daripada azab api neraka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, selepas saya kemukakan pandangan para ulama tentang dunia, sebenarnya apa yang sepatutnya ada pada kita tentang dunia ni? Apakah orang Islam kena apa kedana, kena miskin, kena cukup makan je, kena sekadar lulu-lulu sikit duit, atau kena banyak, atau kena apa macam mana? Sebenarnya Islam menggunakan satu bahasa yang cukup menarik. Bila sebut bab dunia, Allah menyatakan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupa nasib kamu di dunia. Allah tak suruh kalimah supaya cari dunia, tapi jangan lupa nasib kamu di dunia. Seolah-olah kecaknaan dan kepedulian kepada dunia ini penting. Islam melihat dunia dan harta sebagai satu perkara keperluan manusia, yang mana manusia perlu kepada daruriyat, kepada hajiyat, dan juga tahsiniyat. Daruriyat ni nak makan, nak minum, nak pakai. Hajiyat ni makan yang sesuai, seperti ada vitamin, ada zat. Tahsiniyat ni boleh makan pula yang hebat lagi, keknya,
tambahan-tambahan yang lain, minuman yang special, buah-buahan dan seumpamanya. Allah Subhanahu wa taala ajar kepada umat Islam supaya cari dunia untuk akhirat. Cari dunia untuk akhirat. Satu hari Nabi bercakap dengan sahabat, wahai sahabat-sahabat sekalian, sedekahlah kamu. Sahabat menyatakan, ya Rasulullah, macam mana kami nak sedekah? Kami tak ada duit. Rasulullah kata, kamu kerja. Artinya jarang kepala kita mikir aku kerja nak sedekah. Kita akan fikir aku kerja nak makan. Tapi Nabi biang cara fikiran tu, kerana dengan duit dia akan dapat pahala. Sedekah yang paling afdal, sedekah kepada anak isteri, sedekah kepada mereka yang perlu, sedekah bagi meninggikan syiar agama Allah. Sedekah-sedekah macam ini adalah sedekah ataupun infak yang cukup besar pahala di sisi Tuhan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dunia ini dalam hidup, ghalibnya kalau manusia tu lebih, dia jadi pening sikit. Dia mari buah-buah tak molek. Antaranya buah melampau, actionnya lebih, takaburnya lebih. Sebab itu Allah beri peringatan, walau basatallahu rizqa liibadihi labaghaw fil ardh. Kalau Allah lempah ruah kepada manusia itu dengan harta benda yang lebih banyak, dia samsing atas muka bumi. Tuan-tuan, tak payahlah dalam poket kita ada 100, 200, kita rasa biasa. Tapi kalau kita tahu kita ada 10 juta, lain tuan-tuan. Batuk pun lain orang kaya. Dia akan mari, mu siapa? Inilah yang berlaku tuan-tuan. Sebab itu kaya ni bukan semua orang kaya. Bukan semua orang kaya. Ramai orang nak kaya tapi tak kaya-kaya. Ramai cita-cita nak dunia tapi tak dapat. Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan dia jadi khalifah pada tahun 40 Hijrah. Ni cita-cita tuan-tuan. Dia bertemu dengan Amr bin Al-As yang menjadi gubernur Mesir, yang ziarah. Dua orang ni bercakap, saudara, apa cita-cita awak? Sebenarnya kalau kita duduk angang-angang sedar, seronok. Sekali-sekali lah, jangan tiap-tiap hari duduk merangang, kita mengarut dah pula ni. Lebih kurang jawab Amr bin Al-As, saya bercita-cita kalau saya ada kebun luas dengan pokok-pokok yang tumbuh, yang berbuah. Ada pula kambing, ada pula orang-orang gaji, khadam, tukang salar kambing, bakar. Ada pohon kayu, saya pun letak sejadah, duduk menyandar bawah pohon kayu, pegang tasbih subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tengah-tengah tasbih mari khadam akak air teh panas pula minum, Allahu akbar. Depan tu pula ada mushaf baca saja. Tenang tuan-tuan. Tengah dia cakap nak ni, ada seorang gaji Muawiyah ni namanya Wardan. Wardan ni dia sedang surf. Dia pasang telinga. Dia tengok. Muawiyah ni cerdik orang. Dia tahu. Lalu Muawiyah berkata,
Ya Wardan, terkejut dia. Kamu dengar cerita-cerita kami tentang dunia semua sekali ni. Awak pula nak apa? Wardan jawab, Ya Amiral Mu'minin, saya bercita-cita pada musim panas yang amat terik, saya dikurniakan segelas air sejuk yang boleh basah tekak saya. Maka dua sahabat ini terkedu dan tunduk. Berkatalah sahabat Muawiyah ini berkata, Ghalabana Wardanul Yawm. Hari ini Wardan telah mengalahkan kita. Kenapa? Kerana mereka faham cita-cita masing-masing tentang dunia ini, tuan-tuan. Jazbah atau injizab tarikannya luar biasa. Luar biasa. Sehingga kita tengok zaman kekuatan Islam, Muawiyah membuat satu perbandingan yang cukup hebat. Muawiyah berkata, zaman Abu Bakar, dunia benci kepada Abu Bakar dan Abu Bakar benci kepada dunia. Ini perangai Abu Bakar. Zaman Abu Bakar, dunia benci kepada Abu Bakar dan Abu Bakar benci kepada dunia. Abu Bakar Siddiq, kalau tuan-tuan tengok dia mati pun, duit yang dia dapat sebahagian daripada Baitul Mal dipulangkan semula. Anaknya berkata pakaian yang dia akan cari pakaian baru, kain putih, kapang yang baru untuk kapang abah. Maka kata Abu Bakar, wallahi, orang hidup lebih sesuai dengan pakaian yang baru dan cantik. Cukuplah kafankanku ketika mana aku mati nanti dengan pakaian jubahku yang aku guna untuk jihad fi sabilillah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok Abu Bakar, dia tak kaya, miskin yang amat sangat, tapi dia adalah the best khalifah in the world. Tak ada orang boleh potong dia setakat ni. Tak ada. Sayyidina Umar bila tengok Abu Bakar, Sayyidina Umar berkata, Ya Aba Bakrin laqad at'amtal khulafa'a ba'dak. Ya Abu Bakar, kalau ini kerja kamu, nescaya letihlah mana-mana khalifah nak ikut kamu selepas pada tak mampu. Itu Abu Bakar. Bencikan dunia, dunia bencikan dia. Kata Muawiyah, zaman Umar bencikan dunia, tapi dunia cintakan Umar. Zaman Sayyidina Umar, dia benci pada dunia, tapi dunia cintakan kepadanya. Tuan-tuan bayangkan dua superpower dunia, Rom dan Parsi tumbang. Rom dan Parsi tumbang, harta rampasan perang tu cukup banyak. Tapi Sayyidina Umar ketika membuka kota Baitul Maqdis pada tahun ke-15, pada tahun ke-18 Hijrah, dalam keadaan pakai baju yang compang-camping, berkata Padri Agung ketika itu, Safarianus, dalam telaha makrifat kita kami, orang macam ni lah yang akan boleh buka kota Baitul Maqdis. Ini Sayyidina Umar. Dunia cintakannya, dia bencikan dunia. Zaman Sayyidina Uthman, dunia cintakannya, dia suka dunia.
Sayyidina Osman kaya, tapi dia gunakan untuk fi sabilillah. Dia derma jihad dalam masa peperangan Tabuk, luar biasa. Nabi bila tengok dermaan Sayyidina Osman, Nabi kata ma darra Osman ba'da hadzal yaum. Sayyidina Osman tak ada mudarat dah apa-apa benda nak buat. Dia beli satu telaga daripada Yahudi, Bi'ru Rumah, dia wakafkan fi sabilillah. Hebat Sayyidina Osman. Zaman kita pula, kata Sayyidina Muawiyah, dunia benci kita, kita nak kepada dunia. Inilah yang berlaku, kita kejar dunia. Bila kejar dunia ni lelah, dunia kejar kita lelah, kita kejar dunia lagi lelah. Bila lelah ni tuan-tuan, dia akan jadi tak dapat nak stabil. Tuan-tuan, saya bagi satu contoh. Kita ni sedang tercari-cari sebuah kehidupan yang dipanggil sebagai happiness. Orang Arab kata dalam hidup ni kita nak nombor satu namanya sa'adah. Apa makna sa'adah? Kebahagiaan. Cuma kebahagiaan tu kadang-kadang tak temu. Cari kebahagiaan dengan harta benda yang banyak. Berapa ramai keluarga yang harta benda yang banyak tak bahagia? Ada dapatan kajian dibuat satu masa dulu di Amerika. Dia cari 10 orang terkaya di Amerika. Kemudian tengok kesudahan nasib masing-masing. Yang pertama, kayanya dia tapi mati bunuh diri. Yang kedua, kayanya dia akhirnya masuk penjara. Yang ketiga, kayanya dia akhirnya mati melarat. Yang keempat, kayanya dia akhirnya jatuh bankrupt. Nak bayar segala harap tak apa. Tengok hanya satu je yang berjaya dalam 10 orang tu. Tengok. Sebab itu orang Arab kata, hiya dunya taqulu bimil'i fiha hazari min fatki wa batshi. Dunia akan berkata, jom mari, banyak ni milik aku ni, aku gini-gini. Kita pun terpedaya. Tapi ingat dan awas daripada tumbukanku dan sepak terajangku yang menyebabkan ramai yang rebah, sakit. Ini punya pukulan dunia. Jadi bila kita tengok macam itu, kita tercari-cari rentak hidup. Ada ke tidak orang cakap, kenapalah baru saya sedar dalam hidup dia jusah, dia turus, dia gajinya 5 angka, hebat, dia dimuliakan, dia diberi kedudukan yang hebat, tapi jiwanya kosong. Ada orang tu mari pejabat saya tuan-tuan, tanpa sebut nama, aset keluarga dia bilion. Mengadu masalah, mak mari mengadu masalah. Kadang-kadang sedih kita. Kalau kiranya ya Allah, apa benda nak makan gula serati tiap pagi, nasi dagang, nasi Arab,
Apa lagi? Tom yang capu, hok mana? Hok kelitah lah. Hok kita rasa nak makan siri ikan paus. Lepas. Tapi tak bahagia. Tak bahagia. Saya beri jawapan. Seorang perempuan cantik pergi bertemu dengan Tok Guru. Dia kata, Tok Guru, Allah kurniakan kepada saya 4 perkara, habis. Orang lain jarang dapat macam ni. Orang lain tak dapat. Dapat 1, dapat 2, jarang dapat 4. Allah jadi saya cantik. Allah bagi pada saya suami yang soleh dan handsome. Allah bagi saya anak-anak saya cute, cerdik. Allah bagi kami rezeki limpah ruah. Tapi Tok Guru, saya tak rasa bahagia hidup. Ni bukan suami jahat, baik. Saya tak rasa bahagia hidup. Tok Guru tengok dia. Tok Guru kata, awak balik rumah, pastikan 1/3 akhir malam bangun, sembahyang 2 rakaat atau lebih, istighfar dan zikir, munajat kepada Tuhan, angkat tangan. Dia buat hanya beberapa hari, patah balik kepada Tok Guru, bagi tahu, Tok Guru, sekarang baru saya rasa bahagia. Lalu dia menyampaikan syair Arab. Lam ara sa'adata jam'a malin walakin at-taqiyya huwa as-sa'idu. Aku tak tengok himpunan harta benda yang banyak itu sebagai puncak kebahagiaan. Tapi orang yang bertakwa adalah orang yang paling bahagia. Tengok, orang yang bertakwa adalah orang yang paling bahagia. Walaupun dia teruk dalam keadaan apa jua pun dia bahagia. Tapi kita kadang-kadang kita ada benda tak selesai, pening, pusing dan seumpamanya. Sebab itulah dalam hidup mesti ada perimbangan dunia dan akhirat. Sesibuk mana kita sekalipun, sekaya mana, sejawatan mana, sehebat mana, ibadat jangan lupa. Surau masjid jangan lupa. Majlis ilmu jangan lupa. Qiyamul lail jangan lupa. Ambil Quran, baca satu ayat, faham, tadabbur ayat itu, itulah yang melorongkan manusia membetul kehidupannya. Buka hadis, mendapat hadiyun nabawi, tengok apa kata Nabi. Cuba buat macam itu, kita akan rasa keadaan kita tenang. Kita tak akan rasa susah dan kita tidak akan rasa gusar dalam hidup. Tuan-tuan, apabila kita hidup, kita kena faham bahawa nuktah akhir kita nak sangat kita dapat masuk syurga Allah dan kita bahagia di hari akhirat kelak. Siapa yang dapat macam ini, dunia ana yang punya. Dia boleh bahagia di akhirat kelak, itulah sebahagia yang paling kekal. Itulah sebahagia-bahagia manusia. Oleh kerana itu, harta dalam Islam cari seberapa banyak, tetapi bersyaratkan halal. Makin kita kaya, makin kita hebat, cari, dapatkan. Sebab Islam perlu orang kaya. Dr. Abdul Rahman Humaid As-Sumaid kata, kalaulah peniaga Arab sahaja di Middle East sumbang zakat sahaja dengan aset yang dia ada,
sudah memadai untuk menampung seluruh umat Islam, 1.5 bilion atau menuju 2 bilion yang fakir miskin. Negara yang banyak miskin, dibelenggu hutang adalah negara Islam. Negara yang Allah mewahkan dengan hasil bumi adalah negara Islam. Tetapi kadang-kadang nak bina universiti pun payah, nak beri biasiswa pun payah. Jangan sebut nama biasiswa, nak dapat pinjaman pun payah sekarang. Nak pinjaman, pembiayaan. Tengok, kalau kita ada orang kaya yang ramai, boleh sponsor, boleh selesaikan, maka itulah pentingnya kaya yang bersyukur kepada Allah. Kita mahu macam itu. Sebab itu kata ulama, al-ghaniyyu syakir adalah yang patut, yang kita nak, daripada al-faqirus sabir. Orang kaya yang bersyukur lebih baik daripada orang fakir yang bersabar. Kerana orang fakir bersabar, dia sabar atas diri dia, atas keluarga dia. Orang kaya yang bersyukur, kekayaan itu dilempah ruahkan kepada masjid, kepada surau, kepada bangunan, kepada macam-macam dia buat. Inilah pentingnya. Sebab itu bila kita ada anak-anak, suruh anak-anak kita kaya, berusaha. Tapi sebagaimana yang saya kata, jangan kaya menghanyutkannya. Jangan ada sifat bakhil, tetapi jadilah orang kaya yang pemurah, yang baik. Itulah sifat sebenar dalam Islam. Syekh Sya'rawi, ulama tersohor di Mesir, meninggal dunia 2000 tahun 1998. 20 tahun lepas. Mati dalam usia 80 tahun lebih. Seorang mufassir yang hebat, kaya tuan-tuan. Biasa ulama Azhar tak apa kaya, dia kaya, jutawan. Kaya. Kayanya dia bina hospital kampung dia di Dakhaliyah, Dakadus. Saya pernah pergi, saya tengok hospital. Dia infak sedekah kepada Azhar. Dia beri bantuan kepada orang fakir, orang miskin. Banyak dia sumbang. Jarang kita tengok orang macam tu. Dahlah alim, kaya, dahlah kaya, baik, dermawan. Tengok tuan-tuan, kita nak macam tu. Kita nak macam tu. Jadi pada pelajar, bila belajar nak jadi kaya, tapi kaya yang benar-benar boleh menyumbang. Bukan kaya menyebabkan kita jauh daripada agama Allah, tapi lebih dekat dengan agama Allah. Begitu juga dalam mana, ketika mana kita hidup ini amat sesuai kita menjadi orang-orang kaya yang hebat sebagai idola-idola kita. Sebaik-baik idola ini adalah para sahabat radhiyallahu anhu. Tengok Abdurrahman bin Auf, kaya. Dia bawa semua isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas Rasulullah wafat, menghajikan isteri Rasulullah. Bawa sponsor dia. Itulah baiknya dia. Banyak sumbangan-sumbangan ke arah kebaikan. Tuan-tuan, Harvard University boleh hidup kerana donation, kerana sistem wakaf, secara wakaf, cara bukan Islam lah, tapi konsepnya seperti wakaf. Oxford University sama juga macam itu. Ini universiti-universiti hebat.
Al-Azhar mesti kalau tuan-tuan baca yang sudah usianya 1000 tahun bermula dengan wakafan. Saya terbaca satu buku Syuyukhul Azhar, Syekh Azhar, tebal, cerita macam mana wakafan itu digunakan sampai sekarang untuk kemudahan pelajar-pelajar. Oleh kerana itu, biarlah kita ikut syariat Allah, biarlah kita infak, biarlah kita hebat dalam hidup. Akhir kalam, saya nak kisahkan satu kisah yang saya baca. Antara orang yang ke-20 terkaya di Arab Saudi, kaya yang amat sangat, bilioner, kayanya dia memang kaya sungguh-sungguh. Akhirnya dia panggil anak-anak dia datang, lalu dia bagi portion ke anak-anak dia. Semuanya milioner, bilioner, kaya dengan duit yang dia ada. Kemudian dia tinggalkan satu juzuk untuk diri dia. Dia tanya anak-anak dia puas hati tak? Semua puas hati. Satu juzuk daripadanya pula dia wakafkan kepada yayasan yang dia miliki, sehingga tidak tinggal satu halalah, satu rial pun untuk dia. Lalu orang mentajukkan si kaya bilioner yang memiskinkan diri dia sendiri. Kemudian wartawan tanya kepadanya beberapa soalan. Antara soalan wartawan tanya, kenapa saudara membahagikan semua harta saudara kepada anak-anak saudara masih hidup? Dia jawab, saya punya ramai kenalan orang-orang kaya. Apa yang berlaku, kadang-kadang kenalan saya ni mati mengejut. Bila matinya, aset anak-anak tu bergaduh, berlawang, bermahkamah, sama menyamang. Saya tak nak anak saya bergaduh sama sendiri, sama menyamang. Soalan yang kedua, kenapa saudara menghabiskan harta saudara? Dia jawab apa? Jawapan ni paling mahal dan tak ramai yang dapat. Dia kata, saya merasa puas. Kalimah puas tu siapa tak perlu apa-apa dah. Kita puas ni baru dapat. Tapi bila tanya puas hati, nak lagi. Mana tak cukup lagi. Bila dah sampai kepada martabat rasa puas, tak ada apa. Ni orang yang hebat. Dia manfaat dan dia gunakan seperti itu. Orang macam ni, inilah orang panggil lelah dikejar dunia. Dunia mari sungguh kat dia, tapi hidupnya mulia dalam keadaan seperti itu. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada satu dua soalan, kita buka soalan dulu. Silakan. Soalan yang pertama, apa pandangan Datuk berkenaan hukuman sebat yang dijalankan di Terengganu baru-baru ini? InsyaAllah minggu depan saya akan buat kenyataan berdasarkan bayan linnas. Panjang lebar insyaAllah kita dalam proses nak siap perkara tersebut. Bayan linnas kita ni sebahagian daripada bayan linnas. Tuan-tuan boleh tengok kajian ilmiah daripada pejabat mufti wilayah Persekutuan. Jadi bayan linnas kita akan keluarkan bila ada isu-isu besar. Dan perkara ini dalam proses yang terakhir, dalam pengolahan, dalam perbincangan, melihat kaedah maqasid, undang-undang, law, mengikut ahli psikologi, melihat hikmah dan falsafah, melihat kepada mufassirin, muhaddisin, melihat kepada ahli sejarah, melihat kepada konsep pelaksanaan. InsyaAllah tuan-tuan,
boleh bacalah panjang lebar dalam isu ni. Soalan yang kedua, apakah hukum zakat pendapatan? Ada yang mengatakan tak wajib. Ini berdasarkan kepada ijtihad ulama mutaakhirin. Dan ulama mutaakhirin menyatakan hukum zakat pendapatan adalah wajib. Kebanyakannya menyatakan begitu. Justru bila satu-satu tempat kerana di bawah penguasaan negeri, bila telah diputuskan pada tempat tersebut wajib, maka hendaklah diikuti, kerana hukmul hakim yarfa'ul khilaf, hukum pemerintah atau hakim mengangkat sebarang bentuk khilaf. Dan kalau kita tengok kewajiban tersebut memberi makna yang besar dari segi high impact kepada bantuan fakir miskin, ibnu sabil dan segala asnaf yang lapang. Dan inilah yang berlaku di wilayah persekutuan. Bila kekuatan zakat itu kuat, maka banyak agenda-agenda Islami dapat dilaksanakan, dapat diberi bantuan dengan sebaik-baiknya. Apakah amalan terbaik untuk elakkan diri daripada maksiat? Pertama sekali, hadirkan diri dalam majlis ilmu. Kedua, banyakkan melakukan ibadat yang bersifat jemaah. Solat berjemaah, pergi belajar, pergi berada dalam kumpulan orang baik, muzakarah. Banyakkan berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. InsyaAllah dapat diselesaikan isu tersebut. Ada soalan lain? Bagaimanakah, apakah tanda bahawasanya dunia cinta pada kita dan dalam masa yang sama kita kejar akhirat? Antaranya adalah apabila seseorang itu dia buat baik banyak. Dalam hadis banyak, Nabi SAW menyebut, Allah berfirman, siapa yang salat duha 2 rakaat atau 4 rakaat, aku cukupkan baginya dunia. Mereka menyatakan, siapa yang cari dunia, kadang-kadang dunia tak dapat. Tetapi siapa yang cari Tuhan, dia dapat Tuhan, dia dapat akhirat, dan dunia datang kepadanya. Jadi daripada situ kita faham, mereka yang benar-benar berabdikan diri kepada Allah, hidupnya tenang. Ada satu hari itu saya ceramah di Kuala Lumpur, satu masjid. Datang seorang lelaki cakap dengan saya, Tok, saya ni orang yang amat sibuk. Saya kerja bank, banker lah dia, salah satu bank. Sibuk. Pergi pukul 7 pagi, awal lagi. Balik pukul 8, 9, 10 malam, kadang-kadang lebih lagi. Orang kerja bank ni tuan-tuan, dia jarang sharp pukul 5 pancakat dah. Pukul 6 pun jarang-jarang. Kena yang top 10, top 5 tu lagilah sibuk. Ada sahabat kita tu kerja tu siapa pakai letak baju dah dalam kereta, tak balik dah. Siapa tahap. Akhir dia kata apa? Bila hidup ni lama macam ni, dia jadi rimas. Dia ambil satu tekad yang amat luar biasa. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku nak berhenti kerja. Aku nak semayang. Aku nak pergi masjid setiap waktu, aku nak ibadat kepada kamu, ya Allah. Berilah aku keluar. Maka dia pun berhenti. Dia pun semayang. Dia fikir apa kerja yang dia boleh buat ada kena mengena dengan masalah bank ni. Maka dia pun jadi ejen takaful. Dengan izin Allah, hidupnya tenang, semayang setiap waktu boleh di masjid. Dan rezeki pun tak kurang tau. Allah boleh bagi, tuan-tuan. Soalan seterusnya, seorang mu'allaf yang dulunya seorang owner bagi kilang Arab. Di dalam banknya ada berbilion-bilion ringgit. Apabila sudah menerima Islam, dia mahu menginfakkan hartanya di jalan Allah, sedangkan duit itu daripada sumber yang haram. Mohon pencerahan dalam masalah ni.
Orang ni suruh temu dengan saya nak kenal kau. Panggil dia, temu saya, boleh saya bincang macam mana duit tersebut nak selesai masalah, insya-Allah. Soalan seterusnya, orang kaya yang pemurah jauh lebih baik dari miskin yang sabar, tapi bukan ke ada hadis yang menyatakan penghuni syurga ramai dari kalangan orang miskin? Masalah ini telah dibahaskan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi tentang hadis tersebut. Apakah hadis tentang Rahman bin Auf sebagai contoh yang terakhir masuk syurga? Jawab dia tak betul. Dan disebut dalam kitab Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi ketika membahaskan satu hadis yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni ma'a zumratil masakin atau kama qala. Ya Allah, hiduplah aku miskin, matilah aku dalam keadaan miskin, dan himpunlah aku bersama golongan orang-orang miskin. Jawabnya tak tepat berdasarkan kepada nas Al-Quranul Karim. Wa wajadaka ilan fa'aghna. Allah kata, dan Allah mendapati Rasulullah SAW ini dalam keadaan tak berapa nak kaya, kemudian Allah kayakan. Isteri Nabi yang pertama nama apa tuan-tuan? Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ni tuan-tuan, benda yang sahabat yang cukup luar biasa. Dalam rumah tangga tu tak banyak terdedah, kena kaji betul-betul tentang dia. Tapi dia seorang, kalau istilah moden sekarang ni, saya yakin dia ni billionaire. Dia bukan kaya biasa, dia kaya sangat. Tengok, dia infakkan kepada Islam berapa banyak. Dia tolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa banyak. Jadi daripada situ takkanlah kedah kalau nak minta jadi miskin naklah Nabi tak. Tapi Nabi ni dia tidak nak dunia itu bertakhta dalam hidup dia. Tapi milik tu Nabi dia ajar pada sahabat-sahabat cara lain. Dia tengah semayang, tiba-tiba dia sudah semayang, tak ada baca wirid baiklah mana, terus masuk dalam rumah. Sahabat kata, apa benda ni ya Rasulullah? Ada barangan hak bahagian zakat, hak bahagian yang ghanimah yang belum dibagi, dia nak bagi, dia tak mahu. Takut mati ke apa semua sekali, nak bagi tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut hadis Anas bin Malik. Kata Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam askhan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sepemurah-pemurah manusia. Lebih murah lagi ketika mana dia bertemu dengan Jibril dan mudarasah tadarus Al-Quran, lebih murah daripada mirrihil mursalah. Tuan-tuan, nak jadi murah macam mana? Duit tak ada sekepeng. Saya ni sepemurah-pemurah manusia. Dan mau sedekah apa? Aku nak sedekah ni, aku tak ada duit. Kontra tak? Dia mesti kena ada, nak bagi. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak ada gambar satu macam mana dia nak bagi? Jadi daripada situ kita faham bahawa Rasulullah SAW ini, dia ni orang yang ada harta. Dia ini orang yang pemurah. Cuma harta dia tu bukanlah berkisar pada dia, kupu pada dia, hak mana sedekah. Satu hari orang Yahudi, orang baru masuk Islam pergi ke Rasulullah, ya Rasulullah, hamba nak balik kampung, minta sedekah lah sikit, minta seekor kambing, buat guri nak makan. Nabi tengok selembah kambing, Nabi kata, mu ambil semualah. Bila ambil semua, dia balik ke kampung dia kata apa? Ya qaum aslimu fa inna Muhammadan yu'ti man la yakhshal faqr. Hai saudara kaum, pakat masuk Islam lah. Jenis perangai Muhammad, dia sedekah, dia tak takut fakir miskin pun. Itu perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup hebat. Penjelasan berkenaan tentang zakat kepada golongan ar-riqab. Masalah ini telah dibahaskan. Apa makna ar-riqab? Ar-riqab ni maknanya hamba. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin
Salah satunya wa fir riqab. Ulama tafsir menafsirkan ar-riqab ni hamba. Hamba ni dalam Islam dia terbahagi kepada 4 kategori. Satu dipanggil hamba penuh. Hamba penuh. Satu lagi dipanggil hamba muba'at. Muba'at ni hamba sejuzuk. Separuh merdeka dah, tinggal separuh lagi. Satu lagi dipanggil hamba mukatab. Hamba mukatab ni hamba yang dijanjikan oleh tuannya, kalau mau bayar ke aku banyak-banyak ni mau merdeka, macam Salman al-Farisi dengan Yahudi. Yang keempat namanya Ummu Walad. Ummu Walad ni seorang lelaki pergi menikah dengan seorang hamba, dia bersetubuh dengan seorang hamba perempuan, dapat anak. Anak tersebut merdeka dan mak itu, hamba itu akan merdeka jika sekiranya suami dia mati atau tuan dia mati. Itu dia panggil Ummu Walad. Jadi kategori inilah yang disebut oleh para ulama wa fir riqab, untuk nak bebaskan. Tetapi para ulama seperti Syekh Rashid Ridha dalam tafsirnya telah menyebut bahawa wa fir riqab ni boleh apabila seperti berlaku penjajahan, nak bebas daripada penjajah. Tawanan-tawanan seperti itu juga boleh dikategorikan hamba. Maka disitulah ijtihad para ulama cuba membesarkan skop makna wa fir riqab ni kepada golongan-golongan seperti pelacur yang di bawah ibu bapa ayam, yang mana kongka dia, apakah berhak dia masuk dalam ar-riqab. Ini dibahas panjang oleh para ulama, wallahu alam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebagaimana saya kata, masa cukup cemburu kepada kita, sekadar itulah yang dapat saya ceramah. Sebab itu saya karang satu buku terbaru saya, Wal Asr, masa, peliharalah. Saya cerita satu persatu berkenaan dengan masa. Yang menakjubkan tuan-tuan, buku ni baru siap. Sebelum siap baru ni, dalam sebulan sebelum saya pergi ke Mekah, saya bertemu Tuan Mahathir. Saya hadiah ni buku dia. Saya tunjuk kat dia bab ke-10 Tuan Mahathir dan masa. Terkejut dia. Dia tengok gambar ayah saya ada juga dalam buku ni. Di masa. Saya cerita macam mana alertnya orang zaman dulu berkenaan masa. Sebab masa ni amat penting. Dan kisah banyak saya ambil zaman Sayyidina Imam Syafi'i, tok-tok guru, sekolah-sekolah Islam, pelajar nak berjaya, dia kena ada 2 perkara mukaddimah. Yang gagal banyak masa, sikit benda dia tak boleh selesai. Begitu juga buku keunggulan hafazan. Saya sebut tokoh-tokoh yang ngapa gila-gila akal dia, otak dia. Anwar Al-Kashmiri, dia pernah kata, kalaulah perpustakaan India itu terbakar, maka beri kepada aku promosi harga, sahabat-sahabat kita ada di sana. Jadi saya rasa sekadar itulah. Akhir kalam saya ucapkan selamat tahun baru Hijrah 1440. Mudah-mudahan sinar hijrah ini menuktahkan kepada kita satu kehidupan yang jauh lebih baik, semangat untuk Islam, cinta, kasih sayang sesama Islam, sesama keluarga, dan kita bina kehidupan yang lebih baik, peringkat diri soleh, peringkat keluarga baiti jannati, peringkat negara baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Mohon maaf bahasa yang kasar tak sesuai dengan khalayak. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.